Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar Puan Zaitun Wajib? Salam pencerahan. Salam malam Khamis. Saudara, apa khabar Puan Hasnah Hadi? Kita juga saudara kita saudara Mergong katanya, saudara Ben, saudara Raja Syahril, apa khabar je? Saudara Muhammad Zaki, saudara Yaumon, begitu juga saudara Zamari LC, saudara Bakat Ahmad, apa khabar saudara? Saudara Izara Dahlia, Rosli Le, Ramzul Ram, Sayulan, Muhammad Effendi, Kamarul Azhari, Fauzi Mai, Alan Hajidin, apa khabar Alan? Lama tak jumpa ni Lan. Orang Kelang. Saudara Raja Kamal, Raja Faizal, apa khabar aku? Sengat Petani. Hujan tak? Saya dah hujan lebat sini ni. Saudara Openg Temu, saudara Zalizam, saudara Hamzah, Wak Rafi'i, Puan Robiah Osman, Waalaikumsalam. Saudara Aziz Ali, saudara Fuad Rahman, apa khabar? Wang Subang Jaya. Saudara Harun Ibrahim, Puan Noriah Arsyad, saudara Azlin Abdullah, saudara Muhammad Yusof, saudara Abdullah Majid, Puan Noriah Arsyad, semoga sihat selalu. Saudara Syuami tenang katanya. Begitu juga saudara Aflusman, saudara Ben, Wak Rafi Azli, Nur Azman, Nur Ashram, saudara Hashim Atan, Puan Mailah Abdullah, Din Kemahe. Din Kemahe ni mungkin orang Pelantan lah tu ya. Saudara Ma'eh, apa khabar? Puan Noriah Arsyad, salam perpaduan katanya. Yusri Tajri, Syarani Salmah dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf ya, saudara Kudin Junior, saudara Awi, saudara Ben. Baik saudara, seperti biasa, pencerahan malam ini bermula dengan apa yang berlaku pada negara kita. Nampak gayanya sekarang ni, hari ini hari Rabu saudara, tanggal 8 Februari, ia merupakan hari yang ke-1057. COVID-19 masih lagi belum bereda, walaupun ada susut dan sebagainya. Dan menurut laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, semalam ada sedikit peningkatan. Sebab kemarin tu dah lega dah, 175. Tapi semalam ada 184 jangkitan, menjadikan jumlah warga kita terkumpul kumulatifnya sudah pun 5,038,354 warga kita yang disapa oleh virus corona. Dan angka yang dapat disembuhkan. Tahniah pada Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan dengan timnya. Kementerian Kesihatan bertungkus lumus untuk meredakan, untuk melakukan pemutusan COVID-19. Jumlah warga kita yang sembuh daripada 5,038,354 adalah 4,991,426. Dan semalam tak seronok sikit saudara, sebab ada 2 kematian yang dilaporkan, menjadikan jumlah angka kematian keseluruhannya saudara sejak COVID ini menyerang adalah 36,946 warga kita yang tewas saudara. Dari laporan tersebut juga saya melihat ada peningkatan di 6 buah negeri, susut di 5 buah negeri, dan Johor kekal 6, Perak kekal 5, Putrajaya kekal 6 jangkitan. Jadi single digit saja. 3 negeri itu kekal sebagaimana hari kemarin. Sementara Perlis dan Labuan alhamdulillah mengekalkan rentaknya sifar COVID-19. Syukur alhamdulillah. Di Selangor juga ada susut, tidak lagi ratusan, iaitu 52 jangkitan saja susut. Jadi artinya tiada negeri yang mengatasi 100 jangkitan. Alhamdulillah, berusahalah kita bersama-sama untuk memutuskan jaringan COVID-19 saudara. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa, kerana sejak beliau menerajui Kementerian Kesihatan, nampak gayanya ada jangkitan agak jauh berkurangan saudara. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Perlu berniaga, cari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar terus memasarkan haruman, stangi, bakur dan juga parfum ataupun minyak wangi yang didatangkan daripada tanah Arab saudara. Kalau tak dapat,
menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah, saudara. Untuk teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi Saudara Syauqi 012-357-5703 untuk memesan buah-buahan terus dihantar ke rumah anda. Buah-buahan tersebut adalah jenis grade AAA, lebih murah daripada pasar. Anggur, ceri, buah lai dan kepelbagaian buah-buahan, saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Jangan lupa, saudara, sedap, rangup, manis, pedas dan mengasyikkan. Harganya pun murah. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika, saudara, saya memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Usai e-commerce, tentulah kita menyantuni kiriman teman-teman di segmen naluri kehidupan untuk kita jadikan panduan, saudara. Saya bukan da'i, saya perlu jelaskan, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz. Tapi bila saya menerima kiriman teman-teman, saya lihat benda ini sesuai untuk kita wawarkan, untuk perkongsian kita bersama. Sebenarnya, saudara, mulut dan lidah adalah merupakan anggota tubuh kita yang mampu menentukan langkah seorang sama ada meneruskan kehidupannya, sama ada di syurga ataupun di neraka nanti, saudara. Malah, pertuturan yang membawa kebaikan bukan saja memberikan kelebihan pahala ketika hayatnya, tapi ia mendatangkan ganjaran yang berterusan selagi masih memberi manfaat kepada warga walaupun setelah meninggal dunia, saudara. Begitu juga situasinya kepada individu yang menyalahgunakan lidah dengan mengungkapkan perkara-perkara yang membawa pada keburukan dan maksiat, termasuklah fitnah dan sebagainya. Dan lebih membimbangkan, saudara, dosa yang diperolehi akibat perbuatan lisan, ia akan diterima berpanjangan sehingga ke akhirat nanti lagi, selagi masih diulangi dan dilakukan oleh orang ramai yang masih hidup dari sehari ke sehari. Saat itu jugalah kita menanggung keperitan dosanya, saudara. Oleh itu, kita perlu bijak menggunakan lidah apabila bercakap dan bertutur. Begitu juga ungkapan yang kita ucapkan, kalau boleh, janganlah sampai menyebabkan orang yang mendengarnya sakit hati atau terguris hatinya. Ia boleh mendatangkan keburukan kepada kita sehingga ke hari akhirat nanti, saudara. Itu pesanan saya. Kita jagalah lidah kita, jagalah tutur bicara kita supaya jangan menimbulkan fitnah dan buruk sangka pada orang, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan naluri kehidupan, kita masuk segmen Saudara Atan Likas. Terima kasih, Tan. Mutiara Kata. Ini Mutiara Kata ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Saban hari bila menghantar kiriman pada saya lihat ada culipan-culipan yang sesuai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Katanya, teguhkanlah kesabaran. Jika kesabaran itu membunuhmu, pastinya kematianmu dalam syahid. Dan andainya kesabaran itu membuat anda terus hidup, pastinya anda berada dalam kehidupan yang mulia. Jadi paling penting, saudara, sabar. Orang buat macam mana pun sabar. Kalau kita sabar, menahan sabar sampai ke tahap kita meninggal dunia, itu syahid. Tapi kalaulah kita buat baik dan kesan kesabaran itu di dunia ini, tentunya lah kita akan dipandang mulia, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman bicara kata-kata mutiara yang saya rasakan sesuai untuk perkongsian kita bersama. Ya, Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Saudara Adam Harris, dia kata tekan gear 5 teruslah, dia kata. Macam dia Datuk Lokman Nur Adam. Saya tak boleh begitu, saudara. Segmen saya agak berbeza dari orang lain. Saya satu bab, saudara. Sabar. Kan saya kata tadi, sabar itu separuh daripada iman, saudara. Saya minta maaf lah. Mungkin kadang-kadang teman-teman nak laju. Tak boleh. Saya ada segmennya. Saat ini saya menegur pimpinan negara agar mereka jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Kalau negara dibelanjakan wangnya tanpa had, negara boleh muflis. Hari ini, saudara, sudah pun masuk hari yang ke-65. Artinya sudah 65 hari kerajaan perpaduan yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinan dalam kabinetnya bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat, saudara.
Sama-samalah kita nantikan tinggal 35 hari lagi, iaitu countdown selama 100 hari. Dan saya juga ingin mengingatkan anda, tinggal 42 hari lagi saudara, kita menanti hadirnya lambaian Ramadan. Bicara kita malam ini saudara, pembersihan sudah bermula. Apa yang saya maksudkan pembersihan sudah bermula? Sabar saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Ini kiriman beliau petang tadi dari Perlis. Katanya, kakak di akad petang hari alim ulama hadir bersama. Bulatkan tekad, ilmu dicari. Yang utama, ilmu agama. Pak Nazil berpesan, kalau boleh carilah ilmu agama, katanya. Beliau menambah, hujung minggu melemak siakap, ikan cencaru dibakar bara. Jangan mengganggu orang bercakap. Selesai, baru masuk bicara. Jadi kadang-kadang kita ni belum habis bercakap, dah. Ini Pak Nazir berpesan pada teman-teman yang suka menyampuk, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan saya perlu memberi peringatan. Segmen saya ni satu persatu. Saya kena mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, dan dimasukkan dalam channel apa saja, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun kata-kata yang anda lontarkan dalam buku muka saya ini. Malahan, saya mengharapkan agar kalau anda berbicara, ya terima kasih Saudara Khairul Azman. Ingatkan, dia kata kalau masuk live saya ini, dia kata jagalah adab dan jaga budi bahasa. Terima kasih Saudara Khairul Azman. Ingatkan teman-teman, supaya kita berbicara, jangan sampai kita melanggar garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Apa-apa pun saudara kena ingat, ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Dan kita berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau nak berbahas, kalau nak berbincang, gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adabnya, yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara? Tak boleh masuk Gear 5 lagi, saudara. Saya perlu melaporkan kedudukan cuaca negara kita ini. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bahawa hujan berterusan dan juga hujan ribut petir. Tapi dia tak adalah sampai membahayakan. Namun begitu, hujan berterusan. Kita tak mahu nanti kita terlupa, kita alpa, hujan-hujan, bawa kereta, sebagaimana berlaku di Genting Highland awal pagi tadi. Jalan licin, akhirnya terlanggar dan mengorbankan penumpang walaupun mereka pelancong. Seramai 6 korban. 6 orang terkorban dalam kemalangan jalan raya di jalan raya turun daripada Bukit Genting. Mungkin bagi saya jalan licin lah agaknya. Jadi menurut laporan Meteorologi Malaysia, di Perak, kawasan-kawasan yang diramalkan ada hujan berterusan iaitu di Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan Batang Padang. Sementara di Pahang, Cameron Highland. Saudara, ini tempat beberapa ni, Cameron Highland ni kawasan tinggi, saudara. Lipis, Raup, Bentong, termasuklah Genting Highland tu, dan Termeluh. Sementara di Selangor, di Hulu Selangor, di Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat dan juga Sepang. Jadi Putrajaya, Wilayah Khusus Putrajaya juga dilaporkan bakal mengalami hujan dan ribut petir. Negeri Sembilan, kawasannya adalah Jelebu, Seremban, Port Dickson dan Rembau. Sementara di Melaka, Alor Gajah dan Melaka Tengah. Bagi negeri Johor, di Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru. Sementara itu di Sarawak, iaitu kawasan Sariki, Meradung, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Di Sabah pula, Sandakan diramalkan berlaku hujan dan ribut petir. Jadi teman-teman yang berada di kawasan tersebut berhati-hati. Saya harus memberi peringatan kepada anda. Tak boleh nak masuk Gear 5. Peringatan kena bagi tahu satu persatu. Sebab ini ruangan informasi, saudara. Dan saya juga merasa bangga kerana Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Shah telah pun berkenan berangkat menziarahi mangsa banjir di sekitar Kuantan hari ini. Itulah saudara prihatinnya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sebagai payung mahkota dan baginda bertitah dalam keadaan cuaca semakin baik ini,
dan kadang-kadang buruk juga menyebabkan keadaan banjir ada kalanya bertambah baik. Tapi bagaimanapun baginda berharap agar semua mangsa yang didapatkan di pusat pemindahan sementara PPS dapatlah pulang ke rumah masing-masing dalam masa yang terdekat. Saudara, baginda turut menzahirkan simpati dengan kejadian gempa bumi di Turki dan Syria. Agak malang katanya bagi rakyat di sana, dan baginda berharap kita sama-sama berdoa, kita melakukan sembahyang hajat agar Allah dapat memberikan sedikit rahmah kepada mereka yang telah pun kehilangan nyawa di sana. Saudara, raja kita, agung kita, sultan-sultan kita, mereka amat prihatin kepada rakyatnya. Sebab itu, baginda sultan menyatakan bahawa kita di sini hanya menghadapi banjir saja tahun demi tahun. Namun kita harus bersabar dan kita amat sedih dengan kejadian di Turki dan di Syria. Setelah baginda sewaktu ditemui media selepas berangkat menziarahi PPS Sekolah Agama Rakyat Ubudiyah di Taman Guru di Kuantan. Selain menyantuni mangsa banjir, baginda turut mengurniakan sumbangan kepada mereka. Alhamdulillah, tahniah dan junjung kasih tuanku. Saudara, gempa bumi di Syria laporannya setakat ini. Semalam kemarin 1,000 lebih, kemudian semalam ada 3,000. Awal pagi tadi katanya 5,000, tapi saat ini gempa bumi yang berlaku di Syria dan juga di Turki, selatan Turki, saudara, telah pun mengorbankan sekitar 11,000. Dan pihak Kementerian Luar di Amerika menjangkakan lebih daripada 11,000. Saat ini 11,000. Dan kita telah pun, negara kita telah pun menghantar kumpulan SWAT kita ke sana, kumpulan SMART untuk membantu mengesan sama ada juga lagi ke mangsa-mangsa yang terperangkap dalam runtuhannya. Memang kita sebagai rakyat, kita juga turut merasa kesedihan terhadap saudara kita di Turki dan di Syria, saudara. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen 65 hari menangani perpaduan rakyat. 65 hari kerajaan perpaduan menangani derita rakyat, saudara. Sebab saya melihat teman-teman yang menjalankan operasi hotel, taman tema, pusat beli belah dan peruncit. Mereka sudah pun menzahirkan keluh kesah kerana dikabarkan terdapat peningkatan antara 20 hingga 30% tarif elektrik. Jadi dalam kenyataan bersama, 7 pertubuhan peniaga sebut mengharapkan agar pihak Tenaga Nasional dapat mengkaji semula supaya bil-bil sebut adalah dalam keadaan yang adil. Kita nak tumbuh ekonomi, biarlah. Jangan satu pihak saja terperangkap dalam membayar bayar bil yang tinggi, saudara. Saat ini kita masih menanti apakah dasar ekonomi negara. Belum lagi. Tadi kita dengar banyak ucapan-ucapan, banyak pengumuman-pengumuman yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi masih belum ada lagi kita nak tahu dasar ekonomi negara dalam menangani masyarakat madani ini, saudara. Saya dipahamkan bahawa semalam waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di Rumah UMNO, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi, beliau mengambil kesempatan menzahirkan harapan pemuda UMNO supaya kumpulan wang simpanan pekerja dapat menimbangkan supaya pengeluaran wang secara bersasar kepada penyimpan-penyimpan yang mempunyai simpanan melebihi 100 ke 200 ribu saat-saat mahu menghadapi musim Hari Raya dan juga musim Ramadan ini, saudara. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau akan mengkaji dan berbincang dengan pihak kumpulan wang simpanan pekerja. Bersamalah kita berdoa, saudara. Sambil-sambil itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia menyatakan belum lagi dasar, belum lagi, tetapi belanjawan negara yang akan dibentangkan pada 24 hari bulan. Hari ini berapa bulan? Hari ini 8 hari bulan. Hari ini 8 hari bulan, tinggal lagi 16 hari. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan akan membentangkan bajet negara. Dan menurutnya, bajet ini adalah berusaha untuk mendepani beberapa masalah yang dihadapi dengan keadaan usaha yang berani untuk meningkatkan daya saing serta kemampuan negara. Menurut Perdana Menteri, ini adalah berikutan katanya negara kita dalam ketinggalan banyak segi berbanding negara jiran seperti Indonesia dan Vietnam.
Selaku Menteri Kewangan, beliau menyatakan hampir setiap hari beliau dan kumpulannya di Kementerian Kewangan akan membincangkan perkara berkenaan seperti soal daya saing, kecepatan bantuan, kepesatan, kelulusan perniagaan, digitalisasi serta memastikan keluaran sumber asli melalui proses hiliran, saudara. Itu keadaannya. Kita mengharapkan bajet nanti yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar menyantuni kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Bagaimanapun beliau menegaskan, kerana sekarang ini negara masih berhutang dalam keadaan defisit yang terlalu tinggi. Sebab itu katanya beliau memberi amaran negara tidak mungkin mampu bertahan seandainya tahap defisit ini berterusan naik. Jadi kerana itu kerajaan sedang merancang pengurangan hutang negara tanpa menjejaskan program pembangunan. Sebab itu saya dikabarkan besar kemungkinan gaji dan allowance wakil rakyat, menteri juga akan dipotong dalam pembentangan bajet akan datang. Sama-sama kita tunggu. Saya tak boleh mendahului, cuma saya dengar kabarnya begitu. Kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara tidak boleh bertahan dengan defisit yang tinggi. Jadi sejauh mana kita mampu mengurangkan defisit tersebut dan pengurangan yang tidak membebankan program pembangunan. Artinya pembangunan negara harus diteruskan, tapi dalam waktu yang sama situasi berjimat cermat harus diadakan. Itu keadaan ekonomi negara yang kita harapkan dapat dilaksanakan secara tuntas. Saudara, hari ini saya pakai baju saya ni nampak okeylah. Ini kiriman sahabat saya, Saudara Taram Shah dari Muar Johor. Saudara Taram, lama dia hantar kat saya. Jadi saya tengok-tengok dari dalam almari tadi. Saya kata kalau saya tak pakai nanti kecil hati Saudara Taram. Terima kasih Saudara Taram atas kiriman baju. Sedap juga saya pakai ni. Saudara. Baik saudara. Dari segmen perundangan pula, kita dipahamkan bahawa perbincangan berhubung dengan calon yang akan menggantikan Tan Sri Idrus Harun sebagai Peguam Negara masih lagi berjalan dan satu perbincangan dilakukan. Artinya menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, pihaknya masih berbincang mengenainya dalam sidang media hari ini. Sebab wartawan bertanya apakah kedudukan sama ada kontrak Tan Sri Idrus yang akan tamat bulan depan. Jadi terdahulu media sosial FMT melaporkan bahawa terdapat 3 hakim yang sedang berkhidmat telah pun dipertimbangkan untuk dilantik sebagai Peguam Negara. Mereka ialah Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Datuk Zabidin Diah, Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Yaakob Sam dan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Sama-sama kita tunggu saudara. Jangan kita mendahului. Sabar, insya-Allah tak lama lagi tu. Cuma perbicaraan Datuk Seri Najib hari ini, saya melihat laporan daripada MyKMU. Ini tulisan saudara Nur Zahirah dari MyKMU.net. Dia melaporkan bahawa bukan lagi rahsia katanya. Bagaimana Datuk Seri Najib diinaya secara tersusun dalam gerakan yang diatur secara besar-besaran melibatkan banyak agensi yang dirancang oleh musuh politik. Itu tulisan Nur Zahirah dari MyKMU.net. Katanya ketakutan terhadap kemarahan Datuk Seri Najib membangunkan negara, mengatasi bekas-bekas Perdana Menteri terdahulu, menyebabkan pemimpin yang bercita-cita untuk merampas jawatan tersebut mahu menyekat Datuk Seri Najib katanya. Perbuatan itu memanglah sangat tidak bertanggungjawab. Jadi dalam memetik sumber dalam perbicaraan hari ini, saksi Jonah Yu bukan saja dikatakan telah pun melanggar Akta Bafia seperti mana yang tertera di saat pemecatannya, tapi dia juga jelas bersubahat dengan Jolo katanya. Ini saudara apa yang berlaku di mahkamah, kita tunggulah. Saya melihat perbicaraan Datuk Seri Najib bertambah menarik dan banyak perkara yang semakin terdedah. Cuma sekali lagi saya katakan, selagi Jolo tidak dibawa pulang, selagi Jolo tidak dikemukakan ke mahkamah, selagi Zeti Aziz tidak dibawa ke mahkamah, selagi Nik Faizal dan mereka yang terlibat dalam syarikat YNDB ataupun yang mengatur pinjaman dan sebagainya tidak dibawa ke muka pengadilan, selagi itulah saga perbicaraan YNDB ini dalam keadaan yang menimbulkan 1000 tanda tanya di hati rakyat saya. Begitu juga tentang wang yang sepatutnya
syarikat yang menjamin bond-bond YNDB sebagaimana yang dikatakan Goldman Sachs katanya. Sepatutnya wang yang perlu dibayar hendaklah dibayar. Tapi menurut mantan Menteri Kewangan iaitu Datuk Johari Gani, beliau merupakan Ketua UMNO Titiwangsa, Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Dia kata Goldman Sachs mengambil kesempatan atas rundingan tidak mencukupi yang dibuat oleh kerajaan terdahulu pimpinan Tan Sri Muhyiddin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai 2 tahun lepas. Artinya saudara, wang tersebut masih belum lagi dibayar. Masih lagi ada ding-dong. Katanya Goldman Sachs harus bayar balik secara tunai baki 1.4 bilion dolar Amerika. Itu lebih kurang 6 bilion atas kerugian YNDB dengan segera tanpa berdalih lagi. Itu menurut Datuk Johari Gani. Dalam laporan waktu ditemu ramah oleh wartawan Reuters, Datuk Johari Gani menyatakan perjanjian antara Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu dan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin menyangkakan Malaysia akan menerima jumlah itu dalam bentuk aset YNDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian sejumlah 3.9 bilion dolar Amerika iaitu 16.77 bilion yang dicapai berhubung kerugian yang ditanggung oleh YNDB. Jadi itu perjanjian yang tidak baik bagi Malaysia. Dalam keadaan begini, beliau menuntut supaya Goldman Sachs segera memulangkan wang tersebut dan diharapkan pegawai di Kementerian Kewangan mendesak agar wang itu segera dipindahkan ke negara kita sebab kita pun memerlukan wang. Saudara. Dalam waktu yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menggesa agar Goldman Sachs menyelesaikan pertikaian berhubung perjanjian penyelesaian yang dimeterai pada tahun 2020 dengan Malaysia. Jadi, bayaran hutang 6 bilion kepada Malaysia perlu dibayar tanpa berdalih. Demikian menurut Datuk Seri Johari dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, dalam saat sekarang ni saudara, ini kita masuk segmen politik. Barulah lagi 4 saudara, pelan-pelan. Ini bila kita masuk segmen sekali serban. Sekali serban tersangkut. Saya menerima kiriman dari seorang sahabat saya di Putrajaya. Dia bertanya pada saya. Dia kata, ini soalan cepu mas katanya. Untuk tuan yang bijaksana, di bawah kerajaan Perpaduan ini, andainya menteri-menteri dari pelbagai parti menjalankan tugas dengan cemerlang dan memenuhi hasrat Perdana Menteri mensejahterakan rakyat serta menurunkan indeks rasuah, maka calon Perdana Menteri serta parti manakah yang cenderung dipilih oleh rakyat untuk terus memerintah pada pilihan raya umum yang akan datang, itu PRU 16. Jadi jawapan saya mudah. Kalau kerajaan yang ada pada hari ini berjaya menangani derita rakyat, berjaya menyelesaikan persoalan korupsi, kronisme, nepotisme dan sebagainya, sudah pasti rakyat akan tetap memilih kerajaan yang ada hari ini. Kalau gagal, maka rakyat akan menolak. Jadi saya harap saudara kita di Putrajaya itu memenuhi persoalan anda. Tidak ada kerajaan atau pimpinan negara yang akan ditolak oleh rakyat kalau pemimpinan itu melaksanakan tugas dengan baik dan seadilnya. Ini adalah lanjutan sebab semalam, kerana semalam selepas 25 tahun semua orang tahu, hari ini semua media sosial melaporkan kehadiran pimpinan parti-parti politik yang berada di bawah gabungan kerajaan perpaduan. Sama ada gabungan parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, JRS, GPS dan Warisan. Jadi 5 gabungan itu menyaksikan sekitar lebih kurang 14 buah parti-parti politik. Saudara sudah pun bernaung di bawah satu kumpulan. Dan mereka mengadakan pertemuan semalam di tingkat 36. Yang saya katakan tingkat 36 itu adalah tempat yang dulunya disediakan oleh UMNO untuk jadikan ibu pejabat muafakat nasional. Tapi dah tak ada, maka sekarang ini, maka tingkat 36 itu dijadikan sebagai sekretariat perpaduan. Saudara, bagaimanapun saya terima juga kiriman saudara Rizal Endau
Dia kata kalau benar terjadi sebagaimana apa yang dilaporkan, terbaik katanya. Tetapi, ini katanya sebagai warga akar umbi. Cuma kami di bawah ni masih keliru. Saudara, tak apalah. Anda nak kata apa pun katalah, saudara. Dia kata kami di bawah masih keliru. Termasuk dengan ahli-ahli dan penyokong Pakatan Harapan pun masih lagi keliru. Bagaimanakah perpaduan yang nak diwujudkan? Apakah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas? Jadi momentum ini katanya paling berkesan bukan dari atas ke bawah, tapi biarlah dari bawah naik ke atas. Artinya sesi-sesi penerangan perlu dilakukan. Terima kasih Saudara Rizal Endau. Beliau hantar kiriman pada saya, minta saya beri komen. Inilah komen saya. Sebab menurut pengumumannya, terdapat 3 jawatankuasa ditubuhkan di bawah sekretariat. Sekretariat itu, sekretariat adalah Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk siapa nama tu deh? Lupa saya. Fadilah Yusof. Datuk Fadilah Yusof jadi sisa Agung Sekretariat. Dan Ketua Pemuda UMNO Datuk Seri Dr. Razak Wajidi sebagai Ketua Sekretariat. Kita mengharapkan agar Sekretariat ini dapat melaksanakan program-program penjelasan kepada warga. Okey saya, setakat itu saya bentangkan soal politik semasa. Musim-musim pemilihan ini saya akan jelaskan dalam 2-3 hari nanti. Tetapi, sesuatu yang amat memeranjatkan, sebagaimana saya katakan, musim pembersihan sudah pun berlalu. Sudah pun berlaku. Saya pesan pada anda, saya nyatakan, cara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Setelah jelas, satu persatu akan diuraikan untuk diusaikan olehnya satu persatu. Hari ini, Menteri Kesihatan, iaitu saudara, telah pun mengumumkan bahawa satu kertas putih akan dibentangkan di Parlimen berkaitan dengan perolehan vaksin dan kos pembelian vaksin. Memang kita selama ini bercakap, jumlahnya bukan sedikit. Mula-mula minta 5 bilion, kemudian minta tambah tak silap saya melalui Parlimen 3 bilion dan sebagainya. Ya, dia menurut Kementerian Kesihatan, sebahagian daripada pembelian vaksin tersebut tidak mengikut peraturan dan ditandatangani oleh Menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Itu katanya, saudara. Dan menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19 dalam sidang Parlimen akan datang. Itu bermula daripada 24 Februari ini, saudara. Jadi menurut Perdana Menteri, kerajaan memutuskan untuk membuat pembentangan itu setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikut peraturan. Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih kerana tidak mengikut peraturan dan sebagainya. Sebab itu mereka memutuskan, pimpinan negara, Kementerian Kesihatan memutuskan untuk membuka kertas putih. Bagaimanapun, saya dapat juga tengok bahawa kata Khairi Jamaluddin. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin yang menjawab. Sebab waktu itu ada 2 orang. Iaitu Datuk Adham Baba adalah sebagai Menteri Kesihatan. Kemudian beliau menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Menteri Sains. Sebab waktu pembelian vaksin itu, Datuk Saudara Khairi Jamaluddin menjadi Menteri Sains. Dan bukan sebagai Menteri Kesihatan. Kemudian bertukar jawatan. Khairi jadi Menteri Kesihatan. Kemudian Dr. Adham Baba menjadi Menteri Sains. Dan pembelian itu berterusan. Khairi pula yang menjawab. Dr. Adham, dia diam. Saya tak tahu sebab dia kata bahawa semua perolehan itu telah pun dibentangkan dan dibincangkan di peringkat kabinet. Jadi dalam keadaan begini kita tunggu, saudara. Saya dah bagi tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, cara dia bila dia mau membuka sesuatu permasalahan, satu persoalan itu, dia mau segala-galanya teratur dan tidak dibuat secara sambil lewa. Ini pemeriksaan pertama, iaitu tentang vaksin. Saya dah bercakap, itu belum lagi, saudara. Bistari belum lagi. Sabar, saudara. Kalau Bistari dibuka lagi, demam lagi. Bagaimanapun, ini cerita ni saya dah dengar dalam masa seminggu 2 dah masuk dalam wall saya. Tapi saya tidak maulah untuk
mewawarkan. Saya diam dulu, saya tunggu apakah tindakan. Benar sebagaimana yang saya jangkakan, bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak terburu-buru, tidak mahu mengatasi siasatan dilakukan oleh SPRM. Tapi hari ini, FMT Reporters melaporkan satu lagi pendedahan penuh sensasi bila sumber Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyatakan pihak SPRM sedang menyiasat pemberian satu kontrak yang agak lumayan melibatkan menantu seorang mantan Perdana Menteri. Sumber itu enggan dinamakan siapa dia, tapi siasatan agensi anti korupsi itu memfokuskan kemungkinan berlaku salah guna kuasa berkaitan sistem imigresen bersepadu nasional ataupun NIRS. SPRM sedang menyiasat bagaimana kontrak itu diberikan dan apa kaitan syarikat itu dengan mereka yang berkuasa ketika itu, saudara. Jadi menurutnya, bukti baru berhubung kes itu sudah pun muncul, termasuk projek terbabit kini diklasifikasikan sebagai projek sakit kerana hanya mencapai sedikit kemajuan saja. SPRM mungkin memanggil anggota kanan kerajaan terdahulu sebagai sebahagian dari siasatan. Demam saya. Pasti demam. Tambah itu menurut laporan The Vibe pula, ahli keluarga terdekat dengan pimpinan negara didakwa mempunyai kaitan dengan seorang daripada pendahulu projek itu. Itu projek penyedia penyelesaian keselamatan. Artinya saudara, sudah pun bermula sesi pembersihan tangkapan demi tangkapan. Sebab itu saya katakan saudara, jangan asyik tak menuduh orang kluster mahkamah. Sekarang ini musim. Sudah sampai masanya mereka pula yang akan berderit-derit turun naik mahkamah. Kita warga Citra Damai jangan campur. Jangan kita kata orang itu bersalah dan sebagainya. Jangan. Kita tunggu dan lihat. Sebab itu saya berpesan pada anda semua. Dalam perbicaraan Datuk Seri Najib, perbicaraan Datuk Zaid Hamidi, jangan kita mendahului. Itu biar mahkamah menentukan. Dan sekarang ni berderit lagi. Saya juga difahamkan terdapat 134 tangkapan telah dilakukan oleh kalangan mereka yang terlibat dalam kebejatan korupsi. Sama-sama kita tunggu. Melibatkan orang politik, melibatkan kaki tangan kerajaan, melibatkan kaum keluarga. Jadi ini harus menjadi satu contoh dan tauladan kepada pimpinan hari ini, saudara. Supaya mereka jangan lagi terburu-buru untuk mengaut kekayaan dari kantung negara. Ini saja. Kita tak mau menuduh. Kalau ada terjadi begini, kita tak maulah benda ini berulang dan berulang. Negara yang rosak macam sekarang ni. Negara dah berhutang sampai 1.5 triliun. Sedangkan negara kita makmur. Saya ini suruh Datuk Anwar Ibrahim tahan pasport penyengat-penyengat tu. Takut walaun lagi. Kita jangan begini saudara jangan ini Encik Blue Tick dia kata. Kita jangan menjatuh hukuman. Pihak berkuasa mereka ada caranya. Sebab itu saya melihat, saya ada banyak lagi laporan. Ada lagi saya melibatkan nama-nama yang ada kaitan sebagai menteri, sebagai timbalan menteri, sebagai orang-orang ternama yang ada kaitan dalam pelbagai skandal yang saya yakin pasti akan terdedah. Ada saya, tapi cuma saya katakan belum masanya untuk saya mendedahkan kerana ini belum ada pengesahan. Saya tidak mahu menjadi medan saya ini sebagai medan gosip politik yang bagi saya tidak yang diragui. Biar sesuatu yang tuntas, jelas, baru kita boleh bagi pencerahan. Saudara Shirek Syarani, dia kata, penuhlah kandang kali ini. Saya rasa ramai. Kalau ikut apa yang ada dalam komputer saya, ada yang dalam ini telefon bimbit saya ini penuh. Saya pun saya nak buang. Saya khawatir juga nanti orang kata sebagai fitnah. Saya tidak mahu menyebarkan. Yang hantar kepada saya macam-macam. Saudara, Encik Blutik dia kata Najib satu Malaysia, Anwar satu keluarga. Apa benda saya pun tak faham, saudara. Saudara, Zainul Cik. Akhirnya Khadijah Jamuddin berputih mata lah nampaknya. Nak berangan nak jadi MB Selangor. Kita tak tahu, saudara. Biar kertas putih yang akan dibentangkan oleh Dr. Mazliha sebagai menteri
kesihatan yang akan dibentang di Parlimen. Kalau dah dibentangkan secara bukan main-main. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa perlu ada kertas putih? Kenapa tidak SPRM saja? No. Kertas putih ini dia secara detail. Dah akan dibentangkan sebab melibatkan orang politik di Parlimen. Dan SPRM lebih mudah tugasnya untuk menyelongkar satu persatu segala kebejatan. Ini yang saya rasa secara dalam keadaan-keadaan begini, kita tunggu. Jangan secara mendahului. Saya bagi tahu saudara, ada kes yang melibatkan sampai ada orang dapat 15 juta. Mungkin saudara juga dah menerima apa yang saya terima. Pihak tertentu, ada orang pergi kutip duit 15 juta saudara. Masuk dalam beg katanya. Jadi saya tak boleh nak jerahkan siapa, di mana dan sebagainya. Kerana saya menunggu apakah kenyataan resmi daripada Kementerian di mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Belum lagi tentang Bistarinet. Belum lagi tentang apa yang berlaku dengan pembagian kontrak-kontrak. Banyak saya. Tapi saya tak maulah nanti orang kata kita menuduh orang begitu. Bila dia tak ada berkuasa baru nak tuduh. Tak ada saya. Saya tidak berniat begitu. Siapa saja yang melakukan kebejatan, mereka perlu dibawa ke muka pengadilan. Saudara Akmal dia kata, pergilah tidur puak-puak PM. Bagi saya seorang, anda suka tak suka, saya cuma memberi penjelasan. Mungkin penjelasan saya ini tidak memenuhi kehendak anda. Sebab anda mahukan saya menyatakan sesuatu yang bagi saya belum pasti. Saya tak boleh membuat tuduhan yang melulu. Memang saya tahu teman-teman mahukan sesuatu benda yang sensasi. Bagi saya sensasi pun kena pun ada dia punya tahap-tahapnya. Sabarlah. Kita ni rakyat, saudara. Kita tunggu sebab kita ada pegawai-pegawai, kita ada jabatan-jabatan yang menguruskan segala kebejatan ini. Jangan kita mengambil keputusan di atas tangan kita. Banyak saudara. Ini bukan hanya di Kuala Lumpur. Ini bukan hanya berlaku di Putrajaya. Ini juga berlaku di Anjung Kuasa, di negeri-negeri. Termasuklah di Kelantan pun saya dapat laporan. Di Kedah juga saya dapat laporan. Di Perak pun dapat laporan. Saudara, jangan main-main. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dia tak main. Begitu juga apa yang berlaku di Sabah. Banyak. Tunggu. Satu demi satu. Terpulanglah. Saudara kata dulu saudara dengan UMNO, sekarang nak tolak UMNO. Terpulang. Negara ini, saudara, negara demokrasi. Anda bebas. Saudara Encik Blue Tick, dia kata saya dengan UMNO dulu. Sekarang saya tolak UMNO BN. Kenapa saya tak tahu. Saya mengharapkan bagi anda, kita tak pernah marah. Cuma saya mengatakan pada anda, rumah UMNO tak salah. Yang salah pimpinannya. Setengah pemimpin itu terpaksa diusir keluar. Kerana mereka adalah antaranya adalah saya anggap sebagai parasit yang merosakkan rumah UMNO. Rumah agak UMNO itu nak sengit dikerjakan oleh mereka. Dan rakyat melihat dengan penuh kebencian. Bukan salah UMNO. Jadi kalau saudara kata saudara nak tinggal kat UMNO, tak ada masalah pada kita. Saya dengar laporan ada sinilah tanda cawangan tak nak bersidang. Tetapi laporan yang saya terima saudara, masih lagi musim pemilihan kali ini bersemangat saya tengok. Ramai yang menghantar kiriman pada saya. Mereka nak bertanding itu, bertanding ini. Tak apalah saudara. Saudara, cuma saya nak pesan pada anda. Kalau anda sekali sudah keluar daripada UMNO, bila anda masuk menyertai parti balik, bukan mudah. Sebab kita ada peraturannya. Pertama-tama sekali, kena tunggu selepas 3 tahun. Selepas 3 tahun pun, belum tentu lagi boleh megang jawatan. Kalau anda merasakan, anda kecewa tak dapat jadi ketua pemuda, anda kecewa tak dapat jawatan kuasa, tak boleh jaga di perangkat cawangan dan sebagainya, maka jika anda meninggalkan parti ini, anda kena tunggu 3 tahun. Itu pun kalau Majlis Tinggi bersetuju menerima keahlian anda. Saat ini pun, saudara, saya nak bagi tahu, ramai kawan-kawan saya bertanya kenapa keahlian kami ditolak. Ada yang dianggap sebagai ahli yang tidak aktif dan sebagainya. InsyaAllah besok saya nak pergi ke Ibu Pejabat UMNO, saya nak bertanya. Kenapa berlaku adanya kalangan ahli-ahli UMNO yang dianggap sebagai ahli tidak aktif, sedangkan mereka masih lagi bersama dengan UMNO. Artinya, saudara, ramai nak masuk UMNO. Malahan ada yang terhalang. Saya tahu kadang-kadang mereka yang terhalang untuk menyertai UMNO kerana pimpinan waktu itu, untuk mahu nak jaga dia punya jawatan, mereka menafikan kehadiran anak-anak muda, kehadiran ahli-ahli UMNO yang mempunyai pemikiran yang lebih baik daripada mereka.
yang mempunyai personaliti yang lebih baik. Kerana mereka takut jawatan mereka akan diambil oleh ahli-ahli yang baru ini. Maka berlakulah sekatan kepada ahli-ahli baru. Ini yang berlaku. Tapi untuk pemilihan kali ini, sebab itu saya tengok ramai orang dah mengungut. Tiba-tiba saja melihat bahawa keahlian mereka tidak dapat. Ada yang tidak aktif, ada yang cawangan pun tak tahu. Ramai saudara. Semua ini berlaku kenapa? Kerana pimpinan terdahulu. Dan sekarang ini apabila pengurusi jawatankuasa pilihan, Tan Sri Syarif Samad mengatakan tak ada sesiapa pun boleh berkempen. Berkempen, buat makan, atau jumpa. Dulu saudara, saya nak cerita saudara, kadang-kadang untuk bertanding jawatankuasa bahagian pun main sembunyi-sembunyi. Kalau duduk Petaling Jaya, pergi jumpa dekat Shah Alam. Duduk dekat Hotel Shah Alam berbincang. Ini mengwujudkan puak-puak. Sekarang ni dah tak ada dah puak-puak. Sesiapa saja yang didapati berpuak-puak, mereka pasti akan diambil tindakan oleh jawatankuasa disiplin serta jawatankuasa pemilihan. Seandainya mereka dipilih sebagai pemimpin sama ada peringkat cawangan maupun bahagian, maka jawatan tersebut akan digugurkan. Ini saya nak bagi tahu pesan pada anda. Jadi siapa saja free for all. UMNO seharusnya begitu. Itulah harapan Presiden Parti kita. Dia tak mau lagi adanya berpuak-puak. Kita nak terus. Cuma, saudara, ni cuma saya bercakap. Saya melihat, saya semalam pun dah bagi tahu, tapi masih belum geda. Apabila saya tengok mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, menyatakan, saya tengok dia tidak ada usaha untuk beritahu pada wartawan ataupun orang yang diinterview itu, sudah-sudahlah. Apa yang dah berbicara dengan saya ni, sudah-sudahlah. Tapi tidak. Bila dibiarkan, meledak cerita bahawa seolah dia kecewa karenanya dia dilayan seperti musuh. Kemudian adanya pula katanya dia sebenarnya dia mengikut keputusan parti tapi dia dianggap membantu musuh katanya. Maka banyak orang bercakap akhirnya apa yang dilakukan ataupun kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri macam orang kata ibarat rumah siap pahat berbunyi. Saya lihat sendiri saudara bagaimana teruk beliau kena balun dengan Datuk Lokman Adam. Saya tak sampai begitulah. Cuma saya kata bahawa tindakan itu sepatutnya dia dah sudah-sudahlah. Tapi saya melihat pola-pola perjalanannya seolah-olah dia memikat untuk diri dia disingkirkan. Jangan ingat bahawa dia tak boleh dipecat. Jangan ingat kerana dia pernah menjadi Perdana Menteri, maka UMNO tak boleh memecat. Jangan ingat walaupun dia sebagai naib Presiden UMNO tidak boleh dipecat. Sejarah UMNO, timbalan Presiden pun dipecat. Kalau sesuatu yang dilakukan dilihat melanggar etika parti. Dilihat seolah-olah merosakkan nama baik parti. Sebab saya tengok kenyataan-kenyataan begitu, sepatutnya sudah dihentikan. Masih lagi mengatakan bahawa saya dilayan begitu, layan begini. Maka menimbulkan polemik. Bila kamu mengatakan begini, orang jawab begitu. Bila dia mengatakan, saya dah jangka kita akan kalah. Tapi ahli-ahli UMNO kata, kalau buat awal, kita boleh dimenang. Akhirnya kita mengatasi kerja Allah SWT. Saya melihat apa-apa pun ini adalah ketentuan ilahi. Soal menang kalah itu telah pun ditulis ataupun termaktub dalam ketentuan ilahi. Jangan kita mendahului kerja Allah. Saya melihat dari segi itu. Cuma dari segi logika akal fikiran kita. Seandainya buat begitu. Jadi begini. Kita tak boleh nak menyalahkan semua orang lah. Dan saya haraplah agar Datuk Seri Sabri pun tak boleh nak menyalahkan warga UMNO ataupun pimpinan-pimpinan Majlis Tinggi UMNO untuk merasakan sedemikian. Bila dia menjawab, bila dia menjelaskan, pasti ada jawapan. Bila ada jawapan, saling tukar jawab-menjawab. Benda ini tak baik. Apakah Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri merasakan sudah ternoktah perjalanannya dalam parti UMNO ini? Ini keadaannya. Kadang-kadang akhirnya orang pulang paku buah keras. Bagaimana ini ahli-ahli UMNO tahu, bukan tak tahu. Bagaimana tular dalam media sosial soal perjanjian antara beliau dengan parti yang memusuhi UMNO. Perjanjian ini tidak direstui, perjanjian ini tidak dibentangkan dalam pimpinan Majlis Tinggi UMNO. Kena ingat semua tu. Jadi kalau kita kata buruk orang akan cerita buruk pada kita. Saya nak menasihatlah pada teman-teman yang hampir dengan Yang Amat Mohd, Datuk Seri Ismail Sabri, sudahlah. Nak apa lagi? Kalau rasa nak bersaralah dengan baik supaya anda diingat sebagai negarawan yang ulung,
yang sentiasa meletakkan kepentingan parti mengatas segalanya. Kalau nak meneruskan, teruskanlah menjadi naib Presiden UMNO dan berilah khidmat bakti, berilah pandangan-pandangan yang baik untuk ahli. Bagaimana kita nak memperbaiki UMNO. Bukan kita lempar sesuatu yang boleh merosakkan imej parti. Saya agak terperanjat bila beliau bersikap begitu. Kerana sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, UMNO mendukung bagai anak agak. Warga UMNO peringkat akar bumi tak dapat apa-apa pun. Pernah kita dengar ahli peringkat akar bumi dapat projek juta-juta? Tak ada. Maksud saya bukanlah kita masuk dalam parti politik ini untuk mengejar kekayaan. Tidak sama sekali. Yang kita harapkan agar parti ini dapat menjadi payung pada warga bangsa kita. Agar parti ini dapat meneruskan perjuangan untuk mempertahankan abata, agama, bangsa dan tanah air. Jadi ini kena jelas. Jangan kita merasakan masuk parti aku nak pegang jawatan. Bila tak dapat jawatan, buruklah parti itu. Ini tak betul saudara. Ini satu tindakan bagi saya tidak ikhlas. Anda menyertai parti itu untuk apa? Kalau nak jawatan, carilah parti-parti serpihan, parti-parti yang masih lagi terkial-kial, masuklah parti itu. Itu pun belum pasti juga anda akan diangkat sebagai pemimpin. Apatah lagi macam UMNO ni parti yang telah establish selama 70 tahun. Ia telah lama. Dan dia ada cara-cara dia. Nak masuk bertanding, nak memegang jawatan. Ada dia punya cara dia. Bukan boleh sembrono begitu. Dan anda pernah berada di anjung kuasa bersama-sama dengan pimpinan. Memanglah nak melepaskan jawatan itu sayang. Tapi bila sampai waktunya, anda perlu melepaskan supaya adanya anak-anak muda, tenaga baru untuk menggerakkan parti ini saudara. Jangan kita letakkan kepentingan diri sendiri. Saya letakkan diri saya. Dah 40 tahun lebih saya menjadi ahli UMNO. Tak ada pula saya nak mengejar jawatan. Tidak ada keperluan. Kalau nak kejar apa, sejauh mana kita boleh membantu, kita boleh membuat satu kepimpinan. Saya memilih untuk menjadi seorang penganalisa dan pengkritik. Kalau tak betul, kita tegur. Teguran yang kita buat mestilah ikhlas. Bukan teguran dengan hasad dan kebencian. Dan kepada teman-teman saya yang berada di luar UMNO, anda tak perlu nak campurlah masalah rumah UMNO ni. Kami tahulah macam mana nak menyantuni parti UMNO ini. Sebab kita pun tak nak bercakap soal parti anda. Anda yang telah pun tersingkir. Anda yang buat, bukan kehendak parti. Tangan anda yang mencincang, maka baru anda lah memikul. Bukan saya tak dengar. Bukan saya tak lihat. Macam-macam orang duk balon UMNO ni. Saya katakan anda tidak pernah berterima kasih kepada UMNO. Kerana anda jadi menteri. Anda jadi wakil rakyat. Saya ulangi lagi. Anda jadi pemimpin. Anda dipilih segala-galanya. Kerana parti UMNO. Tapi bila anda diambil tindakan, bila anda disingkirkan, atau bila anda keluar daripada UMNO, anda maki UMNO. Makilah UMNO tak kena, gitu tak kena, ini tak kena. Dan anda nak lihat, kalau boleh, biarlah dia lingkup. Tak ada aku. Itu tidak jujur. Anda tidak bersikap jujur pada diri anda dan pada perjuangan anda. Tak payah nak bercakap lah, saya bercakap ni demi rakyat. Tak perlu. Saya pada mereka yang baru dah kena pecat baru ni, mereka yang dah meninggalkan parti, tak payah lagi nak bercakap, sayangkan rakyat. Anda adalah pengkhianat rakyat. Ini akan berlaku nanti, saudara. Satu demi satu bila terbongkar, rakyat akan dapat melihat siapa anda sebenarnya. Jangan membohongi rakyat dengan menjual cerita. Bahawa saya ni sayangkan rakyat, saya mau menyantuni rakyat. Nak santun apa? Berapa banyak anda sakau. Tapi anda letakkan kesalahan itu pada pimpinan UMNO yang ada hari ini. Sebab anda tak dapat jawatan. Anda tidak lagi berada dalam jawatan begitu, maka macam orang kata peribahasa Inggeris, dia kata the sour grape. Seekor beruang tu, dia tengok anggur tu, dia capai. Tak dapat. Bila tak dapat, dia katalah anggur itu masam. Itulah sikap anda. Kalau anda ikhlas dalam perjuangan, duduk diam-diam. Ataupun bantu. Bantu mereka yang memegang jawatan sekarang. Beri pandangan yang baik. Duduk berbincang. Bukan melalui media massa. Cukup-cukuplah. Saya dah bercakap 2-3 malam lepas. Adanya surat berantai. Dulu-dulu. Budaya surat berantai. Budaya surat layang. Sekarang tidak. Mereka menggunakan sekarang ni media sosial untuk memaki hamun UMNO. Mungkin anda benci pada pimpinan. Itu soal anda secara peribadi. Tetapi kena ingat, kalau dia itu ketua bahagian, anda balon dia, artinya anda marah pada bahagian itu. Tiap-tiap orang ada penyokong, ada pengikut, ada juga penentang. Ini naluri kehidupan. Jangan kita merasakan kita saja yang benar. Bila anda sebut satu benda yang tak baik pada UMNO, memberontaklah warga UMNO. Jadi saya nak nasihat Datuk Ismail Sabri, kalau boleh bercakaplah dengan wartawan atau siapa saja yang telah pun menemui anda. Cukup-cukuplah.
Sebab nanti saya tidak boleh menahan apabila mereka akan menyerang anda balik. Kalau mereka menyerang sebab matlamat mereka, mereka marah. Apabila rumah mereka dikatakan buruk, apabila kata rumah-rumah ini nak roboh, tentulah ini menggamit amarah warganya. Bila mereka marah, jangan salahkan mereka. Mereka akan menyerang lebih teruk lagi. Kenapa kita mengundang masalah begini? Cukup-cukup. Kita dah bermasalah, sudah. Apa salahnya saya rasalah yang anda dah interview, anda dah lahirkan perasaan anda, kekecewaan anda. Okey, sudah. Mesti ada ceasefire. Memang saya tahu saya, UMNO sebenarnya perlu melakukan pembersihan lagi. Sebenar-benarnya. Sebab yang ada dalam UMNO lagi, masih lagi pada UMNO lagi, masih belum bersih lagi. UMNO harus melakukan pembersihan yang lebih drastik. Biarlah kita tinggal, warga kita yang sedikit. Asalkan berkualiti. Kita tak mahu lagi adanya mereka yang bermuka-muka. Sekejap sokong, sekejap tak sokong. Saya berharaplah anda nak sokong pemimpin terpulang. Saya pernah melalui dulu pemilihan parti, pemilihan presiden. Kita ada yang menyokong orang ni, ada menyokong orang ni. Itu kebebasan. Tak ada siapa boleh marah, tak ada siapa boleh menyekat. Tetapi jangan sekali-kali mencemarkan rumah UMNO. Jangan sampai rumah UMNO ini sudah baling dengan besi buruk. Itu tak betul. Saya akan marah. Tapi saya nak pesan pada Datuk Seri Sabri, sebelum warga UMNO menyerang anda dengan lebih teruk lagi, cukup-cukuplah. Sebab kita ni manusia tidak akan lari daripada melakukan kesilapan. Enough is enough. Saya merasakan ada masa-masanya orang boleh sabar. Ada masa-masanya. Sekarang ni musim ahli-ahli akan bercakap di peringkat cawangan. Jangan pula mereka melalui cawangan nanti, mereka bedal yang bukan-bukan. Kepada ahli UMNO, saya nak bagi tahu, masih ada lagi usaha-usaha nak menggagalkan UMNO. Masih ada, saudara. Adanya orang yang menjaja janji dan sampul-sampul putih juga masih berjalan lagi. Bukan saya tak tahu. Di kawasan bahagian saya sendiri pun saya sudah terdengar. Orang ni tajuk orang tu, orang tajuk orang ni. Sedangkan UMNO tidak mengizinkan untuk kali ini. Pemilihan kali ini buka saja mesyuarat, terus pilih pemimpin. Tak ada lagi nak lobby-melobi. Ini saya nak jelaskan. Cuma saya mengharapkan, sekarang ni nak apa lagi? UMNO pun sudah ada, kita punya bahagian untuk agamanya kita dah ada. Sebab sekarang ni saudara, kita perlu menunjukkan wahdatul fiqh. Satu pemikiran yang ikhlas. Ini sekarang ni fenomena sekarang ni yang saya lihat. Fenomena yang berlaku sekarang ni memang ramai pihak-pihak tangan-tangan yang mahu menghancurkan UMNO. Apa salah rumah UMNO? Saya ingin bertanya pada anda yang memaki hamun rumah UMNO. Apa salah rumah UMNO? Soalnya anda tak bersetuju dengan presiden. Itu antara anda berdua. Tapi jangan sampai anda nak maki rumah UMNO. Anda mungkin tak bersetuju dengan Tok Mak Hassan sebagai timbalan presiden. Tapi jangan sampai anda merobekkan yakin pada UMNO ini. Itu masalahnya. Kalau anda rasa tak bersetuju, tunggu dulu ada musim pemilihan. Saya kena ingat macam-macam saya dengar. Sejak daripada bila kita kalah dulu. Sejak daripada kalah lagi. Sudah wujudnya gerombolan-gerombolan yang mahu melakukan kudeta dalam UMNO. Mereka mahu supaya kepimpinan, pucuk pimpinan UMNO ini dapat mereka tawan. Sebab matlamat dia apa? Matlamat bukan nak menyelamatkan UMNO. Matlamatnya untuk membawa UMNO dan Barisan Nasional ini menyerah diri kepada pimpinan terdahulu. Saban malam Datuk Lokman Adam bercakap. Ini realiti. Kalaulah mereka dapat menjadi Presiden UMNO, dapat menjaga tingkat 38, mereka mentadbir UMNO, sudah pasti mereka akan membawa UMNO ini untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu gambarannya, saudara, bukan orang tak tahu. Orang kata sekilat ikan di air, kita dah tahu jantan betinanya. Kita dah tahu perancangan itu. Sebab kita bukan budak-budak. Warga UMNO ada yang daripada kumpulan veteran, saya kumpulan veteran. Kita dapat lihat rentak, silatnya, langkah bagaimana. Apa yang mereka lakukan, kita dapat membaca. Tak ada lain, tak ada bukan. Sebab hari ini, suka tak suka, kita berada dalam kerajaan. Dan kita kena sedar, UMNO parti kalah. Kita hanya menempel, mengharapkan ihsan daripada satu perpaduan yang ramai. Ini kerana izin Allah SWT. Selalu saya dah bercakap, dulu pun saya dah bercakap.
Kerana izin Allah SWT lah menutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin untuk tidak bersetuju menggabungkan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Kalau waktu dulu Yang Maha Sri Paduka Baginda Tuan Agong memanggil kedua mereka, bersetuju. Okey, setuju. Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, saya Timbalan Perdana Menteri. Digabungkan antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. UMNO tak ada ke mana. Dengan 26 kursi, jadilah pembangkang. Tak usah nak cakap, tak usah nak jajalah demi perjuangan apa semua. Lah kita setakat itu sajalah. Tunggulah lagi pilihan raya tahun, 5 tahun akan datang. Berusahalah. Tapi mereka akan beli ahli kita, mereka akan colek ahli kita, bawa masuk ke sana, bawa masuk ke sini. Paling tidak sekarang, kerana dengan izin Allah SWT, ditutup hati Tan Sri Muhyiddin untuk tidak menerima cadangan sebut. Jadi, tak ada jalan lain. UMNO menjadi kingmaker. Bila UMNO menjadi kingmaker, kita ada dalam kedudukan yang boleh meminta sesuatu. Yang boleh meneruskan perjuangan. Antara perjuangan UMNO, kita bagi tahu pada rakan-rakan dalam DAP. Kita boleh bersama asalkan 5 perkara ini mesti dihormati. Hak raja-raja Melayu mesti dihormati. Yes. Hak kesemua orang Melayu. Yes. Agama Islam. Yes. Bahasa Melayu. Yes. Perlembagaan 153. Kebiasaan orang Melayu. Yes. Mereka bersetuju. Banyak orang mengatakan, sekarang ni dah gadai pada DAP. Gadai bagaimana? DAP menang 40 kursi, dia dapat 3 Jabatan Menteri saja. Kita yang kalah, yang corot, yang terterap, cuma ada 26 kursi parlimen. Kita dapat 6 Jabatan Menteri. Dia tak payah nak cakap lah, zaman saya dulu dah ada 14 kursi. Itu waktu kita berapa jumlah kita ada. Jumlah kalangan dalam kumpulan itu berapa ada. Waktu itu kita agak dominan. Ini kita bukan dominan, kita minoriti. Jadi saya haraplah teman-teman faham keadaan. Apa yang dilakukan oleh pimpinan saat bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan ini, tidak lain tidak bukan untuk menangani kehidupan rakyat, matlamat kita. Dan saya tengok, rasanya besok lusa akan berlaku lagi. Saya dipahamkan. Ini saya bagi tahu bukan untuk sensasi saya. Saya dipahamkan bahawa akan berlaku lagi beberapa siasatan dan pimpinan yang akan dipanggil untuk pergi ke pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sama-sama kita tunggu. Relax-relaxkan fikiran. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.